Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Bulletin UKAS edisi petang 24 Mei 2020 bersama saya Vivi Emirza Ika. Berita utama, sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini dalam suasana normal baharu tetap boleh diraikan dengan meriah bersama ahli keluarga terdekat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas Aidilfitri 2020 memberitahu meskipun tanpa amalan ziarah dan kunjung mengunjungi susulan masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, suasana meriah masih boleh diwujudkan dalam kalangan ahli keluarga. Saya ingatkan dan nasihatkan, berbincanglah dengan adik-beradik dan saudara mara siapa yang boleh datang berziarah ke rumah anda. Ketika saudara mara kita berada di rumah, maka pastikanlah mereka mengamalkan penjarakan sosial serta elakkan bersalaman dan bersentuhan. Jaga mak, ayah dan nenek kita yang telah berusia. Ini kerana mereka lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini. Tak mengapalah, pada hari raya kali ini kita tak bersalam ataupun peluk cium datuk ataupun nenek kita. Bukan kita tak sayang mereka, tetapi kerana kita sayangi mereka lah, kita elakkan daripada menyentuh mereka. Sementara itu, Perdana Menteri sekali lagi menekankan kepentingan rakyat di negara ini untuk bersama-sama memerangi penularan COVID-19 selain bergantung sepenuhnya kepada pasukan barisan hadapan. Mulai sekarang, setiap kita, terutamanya pimpinan dalam masyarakat dan komuniti, memikul tanggungjawab yang lebih besar selain frontliners kita untuk mengawal penularan wabak COVID-19 sebagai langkah exit plan sebelum PKPB dihentikan di suatu masa nanti. Tiada siapa yang lebih mampu untuk nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini selain kita. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media harian memberitahu jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak pula kekal sebanyak 545 kes. Manakala sebanyak 6 kes baru telah sembuh dan discharge dari hospital, iaitu 4 dari Hospital Umum Sarawak dan 2 dari Hospital Bintulu. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge ialah sebanyak 470 kes atau 86.24%. Dalam kenyataan media yang sama, JPBNS memaklumkan daerah Serian kini telah bertukar status kepada zon hijau selepas tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas dan ini menjadikan daerah berstatus hijau setakat ini ialah sebanyak 38 dan 2 daerah iaitu Kuching dan Sibu masih berstatus kuning. Beralih ke perkembangan bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS. Para penerima BKSS di kawasan Asajaya merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri di atas keprihatinan dan mengambil berat kepayahan hidup masyarakat yang terkesan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Pemberian bantuan sebanyak RM250 selama 6 bulan itu secara langsung dapat membantu meringankan beban rakyat yang kurang berkemampuan. Seorang penerima BKSS, Nur Izzatul Hassan, mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri. Saya, Nur Izzatul binti Hassan, berterima kasih kepada kerajaan negeri atas pemberian bantuan Sarawak Kusayang. Bantuan ini sudah pasti melegakan dan mengurangkan beban rakyat untuk menghadapi PKP. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan yang sememangnya prihatin dengan nasib rakyat yang terjejas sumber pendapatan. Bagi Ibrahim Abu Bakar pula, pemberian BKSS amat bertepatan dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu susulan PKP. Bantuan ini sudah melegakan dan mengurangkan beban rakyat untuk menghadapi PKP. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan yang sememangnya prihatin dengan nasib rakyat yang terjejas sumber rezeki mereka. Laporan seterusnya. Para pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi IPT yang berasal dari daerah Bau merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana membenarkan mereka pulang selepas menjalani tempoh kuarantin di kampus masing-masing.
Malah, rata-rata mereka memuji usaha kerajaan dalam menampung perbelanjaan tiket penerbangan balik ke destinasi masing-masing sekaligus meringankan beban kewangan pelajar. Seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Valentine Chelsea Davy berkata, dia bersama rakan-rakan lain telah dikuarantinkan di kampus selama lebih sebulan, iaitu sejak 18 Mac hingga 1 Mei 2020 sebelum dibenarkan balik ke Sarawak. Jelasnya yang kini menuntut dalam semester kedua semasa dikuarantin di UPSI, dia telah diberi bantuan makanan dan wang tunai sebanyak RM210. Pengalaman semasa kuarantin di universiti, okeylah sebab mereka bagi bantuan dari segi makanan. UPSI juga ada bagi duit sebanyak 210 kepada setiap pelajar. Manakala bagi Letila James yang juga pelajar UPSI menjelaskan, sebelum balik ke Sarawak, beliau sedang menjalani praktikal latihan industri di Kuala Lumpur. Beliau amat gembira apabila kerajaan membenarkan pelajar Sarawak di Semenanjung balik selepas sekian lama terpaksa menunggu untuk balik ke Sarawak sejak PKP bermula. Selepas habis kuarantin, saya akan tetap terus berjaga-jaga di mana saya tidak akan keluar ke tempat awam disebabkan risiko yang amat tinggi kalau kita keluar dari rumah untuk ke tempat tersebut. Seorang lagi pelajar UPSI, Mary Elisa, turut tidak sabar untuk pulang ke kampung halaman selepas kerajaan membenarkan para pelajar pulang. Katanya beliau akan terus menyiapkan tugasan dan tutorial secara atas talian mulai 2 Jun depan di rumah. Itulah kenangan bagi kita yang sampai dan balik ke sini. Sangat bersyukurlah kerana kerajaan sanggup membantu pelajar yang tinggal ke Semenanjung balik ke Sarawak. Sekian bersama saya VVM Yuzaika dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan ucapan khas sempena Hari Raya Aidilfitri dan Gawai daripada Pengarah dan Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Marilah sama-sama kita patuhi SOP pada musim perayaan ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam UKAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya penolong kanan Pesojaya Bomba Khairuddin bin Rahman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, isteri, keluarga serta mewakili seluruh warga Jabatan Bomba dan Malaysia Negeri Sarawak ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan selamat menyambut Hari Gawai Dayak yang akan datang kepada seluruh komuniti Sarawak yang merayakan. Kesempatan ini ingin saya merakamkan jutaan terima kasih kepada kerajaan, khususnya kepada kerajaan negeri Sarawak di atas keprihatinan kepada rakyat semasa Perintah Kawalan Pergerakan dalam aspek kebajikan secara menyeluruh. Dalam kita menyambut perayaan sebegini, kita haruslah sentiasa waspada dengan keselamatan kebakaran dan hindarilah sikap 3L iaitu lupa, lalai dan lengkap. Pastikan perayaan pada tahun ini kita dapat menghindarkan malapetaka dan tragedi. Akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Penolong Pesojaya Bomba Zainal bin Madasin, Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Indonesia Negeri Sarawak, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyaman. Di kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada saudara mara ataupun rakan-rakan apabila nak menyambut perayaan ini, hati-hati dan cuba elakkan daripada arahan PKPB yang ditetapkan oleh kerajaan, dan kalau boleh secara tertutup di rumah.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.